apabila adanya percanggahan, adanya konflik, adanya perselisihan, dan yang lebih teruk iaitu ada yang sampai menyumbang kepada keganasan. Hello, Assalamualaikum. Saya Wan Nur Aisyah binti Wan Muhammad Nabi dan kawan-kawan saya akan mengupas sedikit berkaitan dengan tajuk keganasan jenayah seksual dalam rumah tangga. Apa yang kita boleh kupaskan melalui keganasan jenayah seksual dalam rumah tangga? Kita pergi yang pertama iaitu kepada pengenalan. Kemudian kita akan masuk kepada jenis-jenis keganasan jenayah seksual dalam rumah tangga. Seterusnya kita akan pergi kepada solusinya. Dan yang terakhir kita akan masuk kepada isu-isu yang berkaitan dengan tajuk kita pada hari ini. Jenayah. Jenayah boleh didefinisikan sebagai suatu perbuatan jahat seperti membunuh, merompak, mencuri dan lain-lain kesalahan yang mana kesalahan tersebut salah di sisi undang-undang dan boleh dikenakan hukuman berat seperti denda, penjara, hukuman sebat, gantung dan sebagainya. Apa pula seksual? Seksual menurut Kamus Dewan Bahasa dan Pustaka edisi kedua, seksual ni maksudnya bukan seks, bukan juga persetubuhan antara lelaki dan perempuan, tetapi dia merupakan ciri ataupun dorongan ataupun peranan seks tu. Okey. Kalau kita tengoklah kan, keganasan jenayah seksual ni sebenarnya banyak yang berlaku di Malaysia, banyak dirakamkan di dalam kaca televisyen, dalam platform media sosial, dalam akhbar-akhbar tempatan, banyak sangat. Okey. Lepas tu, kalau kita tengok keganasan jenayah seksual ni banyak memberi kesan kepada masyarakat, kepada negara. Memberi kesan yang negatif, yang mana dia boleh memburukkan imej sesebuah negara dan boleh merosakkan sesebuah institusi. Okey. Keganasan jenayah seksual banyak sangat memberikan kesan dan impak yang negatif. Antara kesan-kesan yang boleh kita lihat adalah ketagihan dada, sikap dan akhlak remaja yang tidak baik, yang kurang menyenangkan. Okey, semua ni terhasil daripada keganasan yang berlaku dalam rumah tangga, yang mana boleh memberi kesan buruk iaitu kesan negatif kepada masyarakat dan juga negara. Ini kita tengok sepanjang tahun 2020 baru-baru ini, terdapat banyak sangat kes-kes domestic violence yang berlaku di Malaysia. Sebab apa? Sebab most of the time we spend at home. Jadi dalam tempoh PKP tu, kita domestic violence ni boleh berlaku. Okay. Jadi di sini saya ingin educate ataupun memberi sedikit penjelasan tentang jenis-jenis domestic violence yang berlaku. Okey, jenis yang pertama adalah penderaan fizikal yang menyebabkan penamparan, pukulan, sepak. Jadi ini sangat obvious lah. Keganasan ni sangat obvious untuk kita nampak dan untuk kita perasan. Jadi dikategorikan sebagai domestic violence. Jenis yang kedua adalah penderaan daripada segi psikologi dan emosi. Jadi benda ni orang nampak simple. Dia berkaitan dengan mental kita. Orang panggil mental torture. Jadi bila ada pasangan tu, biasanya isteri lah yang kena. Jadi bila ada mental torture berlaku, jangan anggap perkara tu biasa. Kita kena ambil serius tentang perkara tersebut. Sebab apa? Sebab emosi ni, bila emosi kita kacau, benda lain akan tak ikut sekali. Jadi bila ada je mental torture ataupun penderaan psikologi ataupun emosi, cepat-cepatlah buat laporan. Sebab ia tergolong dalam domestic violence. Jenis keganasan yang ketiga adalah keganasan seksual. Okey, dikira sebagai penderaan seksual lah. Kita tahu penderaan seksual ni akan berlaku bila mana suami dan isteri tu bersama. Seperti contoh berlakunya seks luar tabi'i, tidak melihat keadaan isteri tu macam mana untuk bersama, seperti baru habis pantang ke ataupun ketika haid pun mahu bersama. Lagi mengekang nafkah batin. Itu adalah antara penderaan jenis-jenis penderaan seksual lah. Okey.
Dan pelarian seksual ni disebabkan oleh beberapa faktor juga. Biasanya faktor ni dialami oleh si suami. Boleh berlaku, boleh dialami oleh isteri tapi jaranglah untuk berlaku. Tapi ada. Contoh, si suami tu ketagihan pornografi. Faktor yang kedua apa lagi? Sikap negatif suami tu sendiri. Dan yang ketiga, faktor yang paling penting adalah kejahilan ilmu agama. Jika jahil ilmu agama ni, dua ni tak akan terlepas. Akan berlaku juga. Jika baik ilmu agama yang ketiga ni, jika baik ilmu agama ni, dua ni takkan ada dan penderaan seksual takkan wujud. Jadi, bila kita nak cari pasangan nanti, kita minta, kita doa dan kita usaha untuk mendapat pasangan yang ada ilmu agama. Lengkap ilmu agamanya. Especially suami lah. Lengkapnya ilmu agama ni, ada ilmu agama ni, malah keganasan seksual ni takkan berlaku sekalipun. Takkan berlaku. Okey. Jenis penderaan yang keempat iaitu mengurung mangsa tanpa kelirai. Ingat ke binatang je kena kurung? Malah manusia pun kena kurung. Masya Allah. Jadi, bila kena kurung tu, itu juga merupakan salah satu daripada domestic violence. Biasanya berlaku ke atas isteri lah yang kena kurung. Dia kurung, mungkin suami tu kurung bukannya saja-saja. Mungkin ada sebab. Contohnya, si suami tu tak nak bagi isterinya keluar sebab isterinya tu cantik sangat. Takut orang lain pandang. Suami dia jealous. Jadi tak nak bagi isteri dia keluar. So, jadi dia kurung isteri dia. Jadi kesian lah kat situ. Seterusnya, jenis keganasan yang kelima iaitu penderaan yang menyebabkan kerosakan harta benda. Biasanya berlaku antara suami isteri. Bila berlaku ni ketidakpuasan antara dua belah pihak lah, suami dan isteri. Seperti contoh, suami ni tak puas hati dengan si isteri ni. Jadi suami pun merosakkanlah beg tangan milik isterinya. Dah lah jenama Gucci, mahal kot. Jadi merosakkan harta benda ni pun merupakan salah satu daripada domestic violence. Jenis keganasan seterusnya iaitu penderaan yang menyebabkan mabuknya mangsa tu. Jadi tak kisahlah intaf alkohol, pil tidur ataupun tekak mulut dengan kloroform. Dan apa-apalah yang menyebabkan mangsa tu tak sedar dan yang mana situasi menyebabkan mangsa tu tak sedar dan penjariah tu boleh buat apa-apa je kat mangsa tu. So itu dikira domestic violence juga. Dan perkara ni bukan saja boleh berlaku dekat isteri, malah anak-anak pun sama boleh berlaku. Jadi berhati-hatilah. Jenis keganasan yang terakhir ataupun jenis yang ketujuh adalah penderaan yang menyebabkan ugutan ataupun ancaman kepada si mangsa, yang menyebabkan mangsa tu takut untuk membuat sesuatu yang dia nak. Seperti contoh, si suami mengekang ataupun melarang isterinya untuk keluar bekerja. Jika keluar je daripada rumah, jatuh talak. Dia main dengan talak pula. Bukan setakat jadi kes domestic violence, malahan jadi pula kes mahkamah syariah. Lagipun perkara ni, pasal talak ni, ada 3 benda. Hadis ada menyebutkan 3 perkara yang jika kita betul-betul, dia akan jadi betul. Jika kita main-main, dia akan jadi betul juga. Apa 3 tu? Nikah, talak dan rujuk. Jadi 3 perkara ni jangan buat main-main. 7 jenis keganasan rumah tangga ataupun domestic violence yang saya terangkan sebentar tadi adalah merupakan keganasan rumah tangga 1994 di bawah Akta 521. Seterusnya, jika kita tengok, mangsa keganasan jenis seksual ni biasanya berlaku kepada wanita, jarang-jarang berlaku pada lelaki. Jadi, apa yang patut kita buat sekiranya berlakunya keganasan jenis seksual dalam rumah tangga ni? Pertama sekali, mangsa perlulah membuat laporan polis. Dan apabila buat laporan polis tu, mestilah disertakan dengan bukti-bukti yang kukuh. Contohnya, rekod video, tangkap gambar, pasang CCTV dan evidence-evidence yang kukuh. Sekiranya kita datangkan bukti yang tidak kukuh, contohnya seperti hanya screenshot di Twitter, kemungkinan bukti-bukti yang kita datangkan itu ditolak. Selain itu, apa lagi yang kita patut buat jika berlakunya keganasan dalam rumah tangga? Sekiranya mangsa menceritakan satu perkara kepada orang yang dipercayai ataupun kawan rapat mangsa, maka perkara pertama, kawan rapat tu tidak boleh menyalahkan serta-merta mangsa. Sebab bila kita menyalahkan mangsa tu akan rasa sangat tertekan, sangat terganggu. Sepatutnya mangsa menceritakan suatu perkara kepada orang yang dipercayai supaya serba sedikit dapat mengurangkan masalah dia. Jadi kita sebagai kawan patutlah beri dorongan dan sokongan kepada dia.
Di samping itu, mangsa mestilah berani buat report. Dan bila buat report, jangan sesekali tarik atas sebab uputan ataupun ditawarkan duit. Dengan disebabkan duit saja, mangsa terus menarik laporan. Setiap perkara yang salah tetap dikira salah dan ia akan dihukum. Jadi kita sebagai manusia mestilah berlaku adil dalam setiap perkara. Akhir sekali, jika betullah mangsa menginginkan keharmonian rumah tangga, mereka mestilah menjalani kaunseling dalam rumah tangga supaya dapat tahu apa masalah yang berlaku dalam rumah tangga tu, dan seterusnya dapat memperbaiki semula rumah tangga tersebut. Hal ini rumah tangga akan sentiasa bahagia hingga ke akhir hayat. Seks kanas terhadap isteri, nelayan 15 tahun di penjara. Sebenarnya ramai sangat di kalangan masyarakat kita ni sendiri tak tahu pun sebenarnya keganasan seksual ni terhadap isteri ataupun terhadap suami itu sendiri adalah satu kesalahan yang kesalahan ini dicatat dalam undang-undang di Malaysia maupun dalam perspektif Islam itu sendiri. Di Malaysia ada satu undang-undang di Seksyen 375A Kanun Keseksaan. Seksyen ni dia memperuntukkan untuk mana-mana lelaki yang berada dalam satu perkahwinan yang sah mengakibatkan isteri cedera ataupun berasa takut adalah satu kesalahan yang perlulah diseksa dan hukuman tidak melebihi 5 tahun penjara jika disabitkan dengan kesalahan. Sebenarnya ramai yang tak tahu di Malaysia ni sendiri pun ada satu undang-undang di Seksyen 375A Kanun Keseksaan untuk mana-mana lelaki yang mengakibatkan si isteri ini cedera semata-mata nak bersama dengan isteri. Itu satu perkara yang kita perlu ambil cakna. Sebenarnya masyarakat kita sekarang ni kurang ambil cakna tentang perkara ini. Okey, kita berbalik semula kepada kisah nelayan yang dipenjarakan selama 15 tahun atas keganasan seksual terhadap isterinya. Kalau kita rujuk balik dalam Seksyen 375A Kanun Keseksaan, jika disabitkan kesalahan dipenjarakan selama 5 tahun, tidak melebihi 5 tahun sahaja. Tapi macam mana nelayan ni dia boleh dikenakan penjara selama 15 tahun? Kisah ini berlaku di Ipoh pada April 2020. Seorang lelaki dipenjarakan selama 15 tahun dengan 8 sebatan atas keganasan seksual terhadap isterinya. Hakim Nur Hashimah Khalid, dia menjatuhkan hukuman ni terhadap beliau selepas beliau mengaku atas 7 pertuduhan yang dilakukan oleh beliau. Macam mana lelaki ni tadi, dia dikenakan sebatan selama 8 sebatan dan juga 15 tahun di penjara sebab dia mengurung dan melakukan seks luar tabi'i terhadap isteri dia dan dia melakukan persetubuhan dengan isteri sampai berlaku kecederaan dan dia mempunyai VCD lucah. Tertuduh dihukum penjara 15 tahun dan 2 sebatan bagi setiap 4 pertuduhan yang dilakukan, dan juga beliau ini disabitkan kesalahan juga sebabkan melakukan seks luar tabi'i dan termasuk menggunakan zakar palsu terhadap isterinya. Dan beliau juga dipenjarakan 2 tahun kerana telah melakukan kecederaan terhadap isteri beliau. Beliau juga dipenjarakan selama 1 tahun atas 2 pertuduhan, iaitu atas kesalahan mengurung isteri selain mempunyai VCD lucah. Jadi atas semua pertuduhan tadi tu, mahkamah telah menetapkan bahawa dia hanyalah dikenakan penjara 15 tahun dan 8 sebatan sahaja bermula pada hari Mahkamah Seksyen membicarakan soal kes tersebut. Timbalan pendakwa raya Liana Zamani Muhammad Razi, dia memohon dekat mahkamah ni sebenarnya dia memohon untuk beratkan lagi hukuman terhadap pemangsa tersebut, terhadap nelayan tu lah. Sebabnya dia kata bukan kali pertama sebenarnya dia buat macam ni ke isteri dia. Sebenarnya dia dah lakukan keganasan rumah tangga terhadap isteri dia selama mereka berkahwin daripada tahun 2004. Lama tu sebenarnya. Maksudnya isteri dia tu dah merana lama dah dengan suami ni. Tapi si tertuduh ni tadi, dia minta dengan mahkamah tanpa diwakili peguam untuk diringankan hukuman sebab dia dah rasa insaf dan dia kata dia berjanji tak nak buat lagi. Okay, mengikut fakta kes, sebenarnya benda ni berlaku pada 11 pagi 16 April tahun 2020. Nelayan tadi yang tertuduh, dia jemput isteri dia, si mangsa, daripada rumah ibu isteri dia untuk balik ke rumah. Tapi dia meninggalkan anak-anak dia tu dekat rumah ibu dia.
Jadi pada keganasan seksual ini berlaku pada 16 dan juga 17 April 2020. Jadi pada 18 April 2020, si mangsa meminta bantuan daripada jiran dia dengan menghantar pesanan ringkas di WhatsApp. Masa tu suami dia, itu nelayan, si yang tertuduh, dia tertinggal telefon dekat rumah dia. Jadi isteri dia mengambil peluang untuk minta bantuan dengan jiran dia. Sebenarnya terlalu banyak sangat kes keganasan seksual terhadap isteri dan juga ada juga yang berlaku terhadap suami tapi dalam satu golongan yang kecil saja, minoriti saja. Tapi sebenarnya masyarakat kita ni kurang pengetahuan dan kurang kefahaman berkaitan keganasan seksual. Ramai je sebenarnya yang tak tahu keganasan seksual ni tak boleh sebenarnya. Ramai ingat benda tu tak apa sebab dah halal suami dan isteri. Sedangkan keganasan seksual ni adalah satu perkara yang ditentang oleh Islam sebab dia menyakiti pasangan kita sendiri. Berbalik kepada kisah ni tadi, sebenarnya si suami ni memang suka tonton video lucah. Jadi menyebabkan dia rasa benda tu adalah satu benda yang tak apa dan dia nak buat pada isteri dia. Sedangkan adalah perkara ini tak dibenarkan. Kadang-kadang pengaruh daripada video lucah ni sendiri yang menyebabkan orang yang menontonkan tu dia rasa benda tu tak salah. Jadi dia nak cuba dengan pasangan mereka. Sebenarnya benda tu adalah sangatlah salah. Sebab dia sangat menyakiti orang lain dan juga mencederakan orang lain. Dia menyebabkan kesihatan mental juga fizikal ni sangatlah terjejas. Bukan kata di sisi undang-undang ataupun dari segi common sense manusia itu sendiri. Tapi dari segi perspektif Islam pun melarang sangat kalau kita melakukan perkara-perkara yang tidak bersejalan dengan syariat Islam itu sendiri. Sebab itulah perkahwinan ni bukanlah satu perkara main-main tapi perlu dipelajari serba sedikit sebelum kita masuk ke gerbang perkahwinan itu sendiri. Jadi sama ada suami ataupun isteri perlulah mempelajari ilmu berkaitan dengan perkahwinan tu dengan sebaik mungkin, terutama sekali dengan ilmu agama sebab ilmu agama itulah akan membawa diri kita kepada keharmonian dalam rumah tangga tu sendiri. Itu sahaja daripada saya.